Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naim Syawal bin Kamil, nombor metrik 050227. Hari ini saya nak mengupas sedikit isi daripada buku Apa Ertinya Saya Menganut Islam karangan Fathi Yakan. Subtopik yang saya nak ambil adalah sifat-sifat akhlak seorang Muslim. Ada banyak ciri-ciri akhlak ataupun sifat-sifat akhlak seorang Muslim ni. Okey, saya akan sebut satu persatu. Yang pertama, bersifat warak dari melakukan perkara-perkara syubhah. Perkara-perkara syubhah ni apa? Perkara-perkara yang diragui halal dan haramnya. Contoh ya, ada satu kedai viral, katakanlah minuman viral, boba viral. Kita yang masak, yang buat tu, yang kedai tu ownernya Cina, yang buat air tu pun Cina, tapi ramai Muslim yang datang minum. Itu boleh dikategorikan sebagai syubhah sebab diragui status halal atau haram dia. Okey. Adapun setinggi-tinggi pencapaian darjat warak adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis baginda yang berbunyi, la yablaghul 'abdu ay yakuna minal muttaqin hatta yad'a ma la ba'sa bihi hadharan mimma bihi ba'sun. Maksudnya, seorang hamba Allah itu tidaklah termasuk dalam martabat golongan muttaqin sehinggalah ia meninggalkan suatu perkara yang tidaklah menjadi kesalahan jika dilakukan, tetapi ia meninggalkannya kerana sikap berhati-hati dari terjerumus ke dalam kesalahan. Okey, akhlak yang kedua adalah memelihara penglihatan. Seorang Muslim tu sepatutnya dia hendaklah memelihara penglihatannya daripada melihat perkara-perkara yang haram. Memelihara penglihatan ni pun membantu mereka daripada terjerumus ke dalam maksiat, mengelakkan maksiat. Yelah, kalau dah tengok benda-benda buruk, macam mana diri kita tak terpabit dengan maksiat? Okey. Firman Allah Subhanahu wa taala, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang-orang mukmin lelaki supaya memelihara pandangan mereka. Surah An-Nur ayat 30. Seterusnya, memelihara lidah. Seorang Muslim pun hendaklah memelihara lidah supaya kita tak mengutuk orang, mencaci orang, mengumpat orang. Itu semua perkara yang sia-sia. Ada antara hadis Rasulullah ni yang berbunyi, wahal yakubbun nas finnar ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah dihumbankan muka manusia ke dalam neraka itu sebagai hasil tuaian lidahnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ada lagi hadis riwayat daripada Tirmizi juga yang berbunyi, laisal mu'minu bit-ta'an walal li'an walal fahishul badhi. Maksudnya, bukanlah ia seorang mukmin jika ia suka menuduh, suka melaknat, bercakap kotor dan keji. Akhlak yang seterusnya sebagai seorang Muslim adalah bersifat pemalu. Seorang Muslim tu secara asasnya hendaklah malu dalam setiap keadaan. Yang penting malu ni tak menghalang dia daripada membuktikan kebenaran. Contoh, jika terdapat satu kesalahan, dia tidaklah perlu malu untuk membuktikan kebenaran tersebut. Rasulullah pun dikenali sebagai seorang yang pemalu. Yang kelima, bersifat lemah lembut dan sabar. Ini juga antara sifat Rasulullah yang kita kenali sebagai seorang yang lemah lembut dan sabar. Antara firman Allah yang menceritakan tentang sifat sabar ini adalah wala man sabara ghafara inna dzalika lamin azmil umur, yang bermaksud tetapi orang yang bersabar dan memaafkan sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Dan Allah juga berfirman, fasfahil safhal jamil,
yang bermaksud maafkanlah mereka dengan cara baik. Surah Al-Hijr ayat 85. Akhlak yang seterusnya adalah bersifat benar dan jujur. Seorang Muslim tu hendaklah berkata benar dan tidak menipu, tidak berdusta. Rasulullah SAW bersabda, Inna sidqa yahdi ilal barri wa innal birri yahdi ilal jannah wa innar rajul la yasduku hatta yuktabu inda Allah siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilal nar wa annar rajula liyakdhub hatta yuktaba inda Allah kadzaban. Yang bermaksud, sesungguhnya sifat benar membawa kepada kebajikan dan sesungguhnya kebajikan itu membawa ke syurga. Seseorang yang bersifat benar hinggalah dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang benar, dan sesungguhnya sifat dusta itu membawa kepada kezaliman dan kejahatan itu membawa kepada neraka. Seseorang lelaki yang sentiasa berdusta sehinggalah dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Muttafaqun alaih. Akhlak yang seterusnya sebagai seorang Muslim hendaklah bersifat rendah diri. Seorang Muslim mestilah bersifat tawaduk atau merendah diri khususnya terhadap saudara-saudaranya yang Muslim dengan cara memberi layanan yang sama, tak membeza-bezakan. Walaupun contoh diri kita ni kaya, kita tak boleh nak rasa macam kita ni paling hebat banding dia. Kita pandang rendah je lah dia sebab dia miskin. Tak boleh macam tu. Ada hadis daripada Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Maksudnya, tidak akan memasuki syurga sesiapa yang di dalam hatinya terdapat sebesar zarah ataupun sedikit sifat takbur. Hadis riwayat Muslim. Seterusnya, akhlak sebagai seorang Muslim menjauhi sangka buruk dan mengumpat. Sungguhnya, sifat ini memang harusnya dijauhi kerana sifat ini selalu memburuk-burukkan orang lain. Firman Allah, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Yang bermaksud, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka buat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Surah Al-Ahzab ayat 58. Akhlak yang seterusnya adalah bersifat pemurah. Seorang Muslim hendaklah bersifat pemurah. Sanggup berkorban. Dalam konteks sifat pemurah ni, maksudnya dia sanggup berkorban segala jiwa, harta, masa dia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maksudnya, dan mereka membelanjakan dari apa yang kami berikan kepada mereka. Surah Al-Anfal ayat ketiga. Akhlak yang terakhir, contoh sifat-sifat akhlak Muslim yang terakhir adalah qudwah hasanah. Inilah yang selalu diberi contoh oleh Rasulullah SAW. Apa itu qudwah hasanah? Qudwah hasanah ni adalah suri teladan yang baik. Boleh dikatakan memang selayaknya Rasulullah SAW itu sebagai qudwatun hasanah. Sekian saja bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.